Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Hajah Siti Fatimah. Jadi petang ini saya nak berkongsi sedikit dengan anda tentang masalah menangani obesiti. Okey, ini adalah antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa masalah obesiti semakin menjadi-jadi dan semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini berbeza daripada zaman ibu bapa ataupun nenek moyang kita dahulu. Pada masa ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup, perubahan dalam menu makanan, perubahan dalam aktiviti yang kita lakukan. Jadi ini banyak mempengaruhi faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia mengalami obesiti. Jadi ini beberapa topik lah yang keluar dalam surat khabar di negara kita yang menggambarkan bahawa obesiti ini semakin menjadi-jadi dan semakin membimbangkan. Hal ini adalah kerana obesiti boleh membawa kepada pelbagai masalah kepada individu tersebut dan juga kepada negara secara amnya. Okey, apakah itu obesiti? Okey, obesiti itu ialah satu pengumpulan lemak berlebihan di dalam badan seseorang. Okey, lemak ini datangnya daripada apa yang kita makan Jadi kalau kita makan dalam kuantiti yang berlebihan sedangkan tenaga yang kita gunakan tidak sama ataupun kurang daripada kadar pengambilan lemak dalam makanan, ini akan menyebabkan terkumpulnya lemak di dalam tubuh badan kita. Okey, yang kedua, obesiti dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Okey, jadi kalau dah terlampau berlebihan lemak di dalam badan kita, ia akan menjadikan kita punya perkembangan dari segi berat, dari segi saiz badan semakin keterlaluan. Okey, yang ketiga boleh mengganggu atau mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Okey, jadi kalau badan terlalu besar sedangkan kaki kecil contohnya jadi ini akan membawa kepada masalah nak jalan pun susah. Okey, yang keempat, selain daripada menghadkan kegiatan fizikal dan sosial, pengidap terdedah kepada pelbagai penyakit yang lain. Jadi boleh dikatakan bahawa obesiti ataupun kegemukan ini adalah pintu kepada banyak masalah penyakit-penyakit yang lain Contohnya diabetes, darah tinggi lebih teruk lagi kalau diserang stroke dan sebagainya Okey, jom kita lihat apakah punca dan tanda-tanda obesiti itu. Okey, yang pertama puncanya dikatakan berkait rapat dengan obesiti dengan genetik iaitu faktor keturunan. Jadi adakah ini benar Okey, yang kedua kerosakan pada salah satu bahagian otak. Okey, pengaruhnya sangat kuatlah sehingga boleh menjejaskan otak ataupun fungsi otak jika kita mengalami obesiti. Yang ketiga ialah pola pemakanan pola makan yang berlebihan. Ini faktor yang kuat yang mendorong mengapa terjadinya obesiti. Dalam zaman yang semakin canggih, semakin moden, tambah-tambah pula dengan tempoh COVID ramai yang duduk-duduk saja di rumah makan depan TV, kurang aktiviti fizikal, jadi boleh menyebabkan bertambahnya golongan yang mengalami obes Okey, yang keempat ialah faktor persekitaran. Jadi faktor persekitaran ini sangat mendoronglah gaya pemakanan, tabiat pemakanan, kekerapan kita makan. Jadi ini juga boleh menyebabkan kita obes Yang keempat puncanya ialah pengaruh emosional. Jadi kalau setengah orang bila dia ada masalah akan mendorong dia makan berlebihan. Ada orang bila dia berhadapan dengan sesuatu isu nak cari idea dan sebagainya, maka diambil lagi makanan jadi boleh menyebabkan kegemukan ataupun obes
Seterusnya faktor yang keenam ialah kurangnya bersukan. Jadi sukan dapat membantu kita memecahkan lemak ya. Jadi kalau kita kurang bersukan, kurang melakukan aktiviti riadah, jadi ini juga adalah punca kepada berlakunya obesiti ya. Okey, seterusnya tanda-tanda obesiti. Apakah tandanya ya? Okey, yang pertama ialah kerap merasa letih, lesu dan kurang bermaya. Okey, jadi kalau badan kita terlebih berat memanglah ya, kita akan berasa sangat letih ya, tak ada daya nak melakukan sesuatu sebab badan terlalu berat ya. Yang kedua ialah mudah marah dan gelisah. Okey, ini juga boleh menjadi tanda lah ya, bila kita kadang-kadang menghadapi rasa rendah diri dan sebagainya disebabkan oleh fizikal kita, ia juga boleh menyebabkan kemarahan dan kegelisahan ya. Okey, yang ketiga ialah mengalami masalah perubahan pada nada dan kotak suara. Okey, yang keempat kerap kencing dan usus menjadi lemah. Jadi bila kita makan keterlaluan, organ-organ di dalam badan kita pun akan kena bekerja teruk. Jadi lama-kelamaan ianya akan semakin lemah lah. Okey, yang kelima ialah bau badan yang kuat. Jadi mungkin bila kita berbadan besar, banyak mengeluarkan peluh ya, sebab kita kita tak menjalankan aktiviti fizikal, mungkin sebab letih makan dan sebagainya, maka akan menyebabkan badan kita berbau ya. Okey, seterusnya yang keenam ialah pergerakan dan daya pemikiran menjadi perlahan. Okey, jadi ini pun kita kena kawal lah supaya otak kita sentiasa aktif ya, sentiasa boleh mendatangkan idea-idea yang bernas. Okey, yang ketujuh ialah tidak tahan dengan bunyi bising ataupun kerap menyendiri. Ini pun kemungkinanlah boleh berlaku kepada orang-orang yang obes. 8 ialah masalah kegatalan kulit. Sering terjadi terutamanya pada waktu malam. Ya. Okey, ini adalah tanda-tanda berlakunya obesiti kepada seseorang. Seterusnya kita tengok pula apakah kesan obesiti ya. Jadi berat badan berlebihan, obesiti dan obesiti abdomen, 1 daripada 2 dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan berat badan ataupun obes. Ya, jadi ini semakin membimbangkanlah statistik yang terkini ini ya. Okey, apa yang anda boleh lakukan? Jadi makan makanan sihat dan seimbang. Jadi kita kena makan mengikut diet yang betul, mengikut piramid makanan ya, lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan dan mengurangkan makanan yang berlemak, bersantan ataupun makanan yang tinggi kalorinya. Kemudian aktif secara fizikal ya. Kita bermain, kita berlari, berjogging ataupun kita menjalankan senaman ya, boleh mengurangkan masalah ini. Yang ketiga ialah elak minuman beralkohol. Seterusnya berhenti merokok dan urus tekanan dengan baik. Jadi ini antara perkara yang boleh kita lakukan sehari-hari demi mengelakkan daripada masalah obesiti ya. Okey, yang seterusnya risiko obesiti menyebabkan sakit pada sendi, kemudian tekanan darah tinggi, kanser hati, osteoarthritis, diabetes, stroke. Okey, jadi kita nak hindarkan diri kita daripada masalah-masalah yang lebih teruk kepada kesihatan, kita kena kawal ya berat badan dan mengelakkan obesiti. Seterusnya ini juga ya kesan buruk obesiti menyebabkan osteoarthritis, metabolic syndrome, sleep apnea iaitu masalah tertidur ya, contohnya dalam waktu kita memandu. Kemudian penyakit jantung coronary, hypertension ya, dyslipidemia, gout, hepatobiliary, diabetes mellitus dan juga
masalah cerebrovascular disease ya. Okey. Jadi sebelum terjadinya masalah-masalah ini, kita cuba untuk mengamalkan ya gaya hidup sihat dan mengelakkan obesiti. Okey, kesan obesiti kepada otak juga ya. Jadi ada banyak kesan obesiti kepada otak. Jadi otak adalah organ yang sangat penting yang boleh memandu kita dalam kehidupan. Jadi kita kena elakkan daripada kesan obesiti itu kepada otak kita ya. Okey, seterusnya ialah cara-cara mengatasi obesiti. Jadi yang pertama ialah hindarkan makanan ringan sepenuhnya daripada diet anda. Jadi kalau kita lihat di negara kita kini ya, semakin ramai rakyat yang gemar mengambil makanan ringan, makan di depan TV, makan di mana-mana sahaja tanpa mengira waktu dan ketika. Jadi ini mendorong kepada berlebihan lemak di dalam tubuh badan kita ya. Yang kedua ialah mengambil hanya jumlah makanan yang diperlukan oleh badan sahaja. Okey, jadi pengambilan jumlah makanan ini kita kena hadkan sebab jika kita seorang yang tidak aktif maka penggunaan tenaga adalah tidak perlu banyak ya. Jadi makanan juga perlu dihadkan. Kalau orang yang banyak menjalankan aktiviti fizikal ya, misalnya bertani dan sebagainya, mereka okey, mereka boleh ambil kuantiti makanan yang lebih banyaklah. Jadi kalau kita duduk di pejabat saja, kita tak banyak guna tenaga, maka kita kena ambil yang terbaik ialah kita mengambil sukatan suku-suku separuh ya. Okey, yang ketiga ialah bersenam secara kerap. Bersenam sangat baik untuk kesihatan, untuk membakar lemak ya, untuk menjadikan kita cerdas. Tetapi malangnya pada hari ini disebabkan oleh pelbagai faktor, contohnya kekangan masa. Jadi rakyat Malaysia rata-ratanya sudah tidak mengamalkan bersenam dalam kehidupan sehari-hari. Okey, yang keempat ialah mencapai berat badan ideal. Jadi tentulah untuk atasi obesiti ni kita kena jaga dari segi berat kita ya. Maksudnya BMI ya, ukuran tinggi dan berat kita itu perlu ideal, dan cara nak dapat berat yang ideal ataupun BMI yang ideal, tentulah kita kena jalankan aktiviti sihat ya, jaga pemakanan, rehat yang cukup ya, dan lain-lain lah. Yang kelima ialah mengekalkan rancangan diet yang sihat. Okey, jadi pengambilan makanan yang seimbang, yang mengikut piramid makanan adalah sangat-sangat penting. Baik, jadi untuk mengatasi masalah obesiti, Rumpun Mesra menjalankan satu program iaitu pertandingan Jom Kurus. Tarikh tutup penyertaannya dilanjutkan sehingga 31 hari bulan Oktober 2021. Jadi ini adalah satu daripada inisiatif Rumpun Mesra untuk membantu ABO ya, supaya sentiasa sihat, sentiasa cerdas dan boleh menjalankan aktiviti dengan lancar ya. Okey, jadi dalam pertandingan Jom Kurus ini kita ada menyediakan ya hadiah-hadiah kepada mereka yang dapat menurunkan berat badan ya. Jadi di sini 10 kg hadiahnya ialah 500, 15 kg hadiahnya ialah RM1,000. Jadi yuran pendaftaran untuk yang nak target 10 kilo ialah RM20 sahaja, dan yang nak target 15 kilo ialah RM30 sahaja. Sangat-sangat murah dan berbaloi ya, sekiranya anda betul-betul disiplinkan diri dan cuba mencapai target yang anda ingini ya. Okey, jadi ini hanya terbuka untuk ABO dan APC Rumpun Mesra sahaja. Jadi anda boleh join dan juga boleh cari peserta di kalangan ABO anda ataupun APC anda. Okey, jadi syarat penyertaan mestilah beli set Happy Meal ya, iaitu 1 soy protein, 1 meal replacement, 1 double egg ya. 3 unit sahaja suplemen yang anda perlukan untuk menjayakan program Jom Kurus ya.
Jadi bayaran pendaftaran RM30 ataupun RM20 dibayar kepada Didi anda beserta dengan resit pembelian set di atas. Pertandingan berlangsung selama 60 hari dari tarikh timbang. Peserta ABO atau APC rumpun mesra sahaja. Okey. Jadi tarikh tutup penyertaan pada 31 hari bulan Oktober. Jadi sama-samalah kita mencapai target untuk menguruskan badan dan seterusnya hidup dengan lebih sihat ya. Jadi kenapa kita perlu memilih Nutrilite ya untuk program Jom Kurus ini ya. Jadi anda sedia maklum bahawa Nutrilite ini proses pengeluarannya adalah dengan menggunakan sumber-sumber semula jadi daripada ladang-ladang organik Amway. Ya, jadi sumbernya adalah halal dan thayyibah. Jadi kita tak risau tentang kedudukan halalnya selain daripada bersifat organik dan sangat selamat untuk diambil ya. Okey, Nutrilite mengamalkan sistem perladangan organik, menambah baik tanaman dengan nitrogen iaitu daripada ke kacang, seterusnya membajak tanah dengan cacing tanah dan cacing ini diimport khas ya dari bumi Arab ya. Sangat istimewa. Kemudian yang ketiga menutup tanah dengan kepingan plastik. Yang keempat menanam tumbuhan bahan-bahan mentah. Yang kelima, melindungi tanaman secara semula jadi. 6, memetik di peringkat puncak. 7, membersihkan ladang menggunakan biri-biri. Dan 8, menetapkan kala rang. Jadi ada cycle lah dalam penanaman tanam-tanaman untuk Nutrilite. Ya. Okey ya. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, menambah baik tanah dengan nitrogen ya, iaitu dengan menanam ke kacang. Jadi di sini cacing-cacing digunakan untuk menyuburkan tanah. Okey, kemudian mereka menutup dengan plastik ya. Yang keempat, menanam tumbuhan bahan-bahan mentah, iaitu bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan suplemen Nutrilite kita. Yang kelima, melindungi tanaman secara semula jadi ya. Jadi ladang Nutrilite hanya menggunakan lalat mei dan juga helang serta burung hantu untuk melindungi tanaman daripada serangga, burung dan juga makhluk perosak yang lain. Seterusnya, tanaman ini dipetik di peringkat puncak ya, ketika dia menghasilkan paling tinggi nutrien ya. Okey, kemudian cara ladang dibersihkan ialah dengan menggunakan biri-biri. Dan 8, menetapkan kala rang ya. Jadi ada cycle bila tanah itu ditanam dan bila akan dibiarkan kosong untuk mengembalikan kesuburan tanah. Okey, jadi inilah dia set Jom Kurus yang terdiri daripada soy protein drink, chocolate flavor dan juga double eggs ya. 3 suplemen sahaja untuk menjayakan program Jom Kurus. Okey, apakah dia double eggs ya? Kita kenali dululah double eggs dari segi harga dan sebagainya. Okey, jadi harga untuk Nutrilite double eggs ialah RM140.80. Harga ABO. Harga runcit ialah RM176. PV-nya 36.5 ya. Sangat tinggi PV-nya. BB 140.80. Okey, itu untuk double eggs. Kemudian bagi soy protein pula harganya ialah RM117.40 bagi ABO. Retail price RM146.80. PV 31, BV 117.40. Dan yang ketiga, produk Jom Kurus kita ialah Body Key Meal Replacement. Jadi Body Key ni berbentuk serbuk, jadi kita hanya shake sahaja dalam shaker. Harganya RM150 bagi ABO. Retail price RM187.50. PV 38, BV 150 ya. Jadi didatangkan dalam 3 perisa iaitu berries, coklat dan latte. Rasanya sangat-sangat sedap, mengenyangkan untuk tempoh yang sangat lama dan yang penting ialah ianya sangat-sangat menyihatkan.
Okey, jadi warning signs that you are not getting enough protein. Jadi ini untuk anda faham kenapa kita kena ambil protein dalam diet kita ya. Jadi satunya ialah rambut ya, keguguran rambut. Kuku yang merekah adalah antara petanda yang menunjukkan bahawa anda kekurangan protein. Seterusnya tiredness ataupun keletihan ya, keletihan yang agak teruklah, okey. Kemudian menyebabkan kendur ya pada kulit, flabby ataupun lendut ya. Kemudian slow recovery from injuries, maksudnya kita lambat sembuhlah daripada kecederaan, luka dan sebagainya. Seterusnya immunity yang tak bagus ataupun poor immunity, maksudnya badan kita mudah demam, mudah sesama, ya, mudah dijangkiti pelbagai penyakit. Itu adalah antara tanda-tanda yang menunjukkan kita kurang kandungan protein dalam badan kita. Okey, jom kita lihat testimoni yang sudah pun melalui program Jom Kurus RMP. Jadi di sini kita boleh lihat di sini misalnya kita punya Ruby Direct ya, Amalina ya, dah turun ya, dah kurus sekarang melalui program Jom Kurus. Jadi ini lagi peserta-peserta Hasni Falina, Syuhaiza ya, mereka telah pun mengalami penurunan berat badan. Ini ialah sahabat kita Jannah daripada 68 kilo kepada 55 kilo. Ini mentor ataupun upline ya. Upline saya Dr. Zamani daripada 77.7 kilo kepada 68.8 kilo dalam masa 60 hari. Okey, jadi inilah mereka punya transformasi daripada obes, daripada berat badan yang berlebihan. Ada yang turun 12 kg, 24 kg, 18 kg, 10 kg, 10 kg dan ini 19.1 kg. Jadi satu kejayaan lah kepada mereka dan juga kepada set kurus yang kita perkenalkan ya. Jadi ini lagi saudara Muhammad Rodi juga sangat berbeza ya penampilannya. Ini Fazrin hilang 16.8 kilo. Okey, jadi inilah wajah-wajah mereka yang sudah pun berjaya melalui program Jom Kurus ya. Ini FDD Cik Wan kita semakin jelita apabila dapat menurunkan berat badan. Okey, ini Pok Cik dan isterinya, dua-dua pun telah kurus. Okey ya, jadi kita nak cuba nak mengurangkan ya curve ataupun keadaan perut yang buncit kepada yang lebih flat, yang lebih sihat. Jadi kami dah lakukannya, anda juga pasti boleh. Jadi insya-Allah kita semua pun boleh, saya boleh dan anda juga boleh. Jadi jom ramai-ramai kita sertai program Jom Kurus demi kesihatan kita ya, untuk mengelakkan daripada dihinggapi oleh pelbagai penyakit. Jadi sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.